نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya, dapat kita menyambung pelajaran fiqh ibadah ini, iaitu dalam Mastika jilid yang kedua, muka surat 392. Tajuk pada malam ini berkaitan dengan hukum menangis dan hukum meraung semasa kematian. Adapun bersedih hati dan menangis semasa ditimpa kemalangan atau semasa kematian orang yang dikasihi sebenarnya tidak dilarang oleh syarak. Bersedih hati, hibur dan sedih sayu serta menangis dengan mengalir air mata semasa ditimpa kemalangan atau semasa kematian orang yang dikasihi sebenarnya tidak dilarang oleh syarak dan tidak menjejaskan sebagai sikap seorang yang sabar. Dia adalah orang yang sabar. Malah ianya tidak dapat dipisahkan daripada tabiat semula jadi manusia yang berhati mulia dan manusia yang berperasaan belas kasihan. Maknanya di saat-saat kita ditimpa kemalangan atau kalau kita mengerang kesakitan sekalipun, mengerang kesakitan ni contohnya macam Rasulullah balik ke rumah Sayyidina Aisyah sambil dia kata, wah raksa, aduh sakitnya kepala aku, pening, sakit kepala, mendenyut, ataupun mengerang, aduh sakitnya orang tidur lena, Allah masih mengerang. Jadi itu tidak, sebenarnya tidak bercanggah dan tidak dilarang oleh syarak. Cuma kontrol sikit lah, jangan sampai tak pakai, tak pakau, terlolong-lolong sampai kan sakitnya tak seberapa, mengerangnya je lebih. Mengadu pula tu, malam tadi tak tidur malam sampai kan mandanya, aku ingatkan dah siang, pukul 3 subuh, semua diadu ambil. Itu terpulanglah, itu meluapkan perasaan tapi yang sebenarnya sakitnya tak seberapa tapi melolongnya lebih. Ini tak adalah berapa. Cuma di sini diterangkan, adapun bersedih hati dan menangis sehingga mengalir air mata semasa ditimpa kemalangan atau semasa kematian orang yang dikasihi sebenarnya tidak dilarang oleh syarak dan tidak menjejaskan sikap sabar seseorang itu. Malah tidak dapat dipisahkan sikap sabar itu dari tabiat semula jadi manusia yang berhati mulia dan perasaan belas kasihan. Rasulullah SAW sendiri sebenarnya telah menangis dan telah bersedih hati semasa kematian anak dia bernama Ibrahim sambil bersabda. Ibrahim ni anak kepada Imra'atul Qubtiyah. Isteri Rasulullah ni ada seorang perempuan, Imra'atul Qubtiyah, iaitu keturunan Arab Mesir, Qubti. Qubti ni orang Mesir. Kan ada Nabi Musa bunuh penduduk Mesir bernama penduduk Qubti tu. Jadi Firaun marah kejar dia sampai lari ke kampung Bani Syuaib. Kampung apa? Nabi Syuaib. Jadi pada masa anak dia Rasulullah SAW bernama Ibrahim alaihi salam ini sambil bersabda, innal aina tadma'u. Ini perkataan Nabi SAW di saat Nabi Ibrahim sedang telah meninggal dunia. Innal aina tadma'u wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana.
Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzununa. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Sesungguhnya mata telah bergenang dengan air mata. Maknanya mata telah mengalir air mata. Dan hati bersedih iba. Ya. Wal qalbu yahzanu. Dan hati bersedih, ya, berduka nestapa. Wala naqulu dalam pada itu kami tidak mengatakan melainkan apa yang diredai oleh Tuhan kami. Ya. Dalam pada itu kami tidak mengatakan melainkan apa yang diredai oleh Tuhan kami. Nak cakap pun cakap yang diredai oleh Allah Ta'ala. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzununa. Dan sesungguhnya kami adalah bersedih hati dengan sesedih-sedihnya dengan sebab bercerai denganmu wahai Ibrahim. Ini perkataan Nabi Muhammad SAW, ya. Begitu juga perkataan Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah telah wafat. Ya, di saat jasad Rasulullah terbujur, ya, jasad Rasulullah terbujur gitu. Maka sahabat-sahabat yang lain ni semua ada yang dah ada yang kaku, sedih kehilangan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang mencintai Rasulullah SAW ini semuanya ada yang mengalir air mata, ada yang menung, ada yang kaku, tak bercakap-cakap apa-apa. Sayyidina Umar sendiri pun sampai menghunuskan pedang. Sampai dia kata, siapa kata Muhammad mati, aku akan bunuh dia. Apa sebab? Sayyidina Umar menyangka bahawa Rasulullah SAW ini dia bukan wafat, dia hanya hilang buat sementara dan kononnya akan kembali semula. Ya. Maka pada waktu yang sama jasad Rasulullah terbujur. Di saat-saat wafatnya di atas ribu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pada masa itu apabila telah diselimut dengan kain putih, ya, maka Sayyidina Abu Bakar pun, rupanya Sayyidina Abu Bakar adalah seorang yang paling aku cekal hati pada hari kewafatan Rasulullah jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan Abu Bakar merupakan seorang yang mempunyai jiwa yang begitu halus. Ya, kalau disuruh semayang, maka tangisannya mengatasi apa yang dibacanya. Ya. Suara bacaan tak dengar, suara menangis dia je kalau semayang. Ya. Sehingga kan apabila Rasulullah suruh Abu Bakar jadi imam, maka kata Sayyidina Aisyah kepada Rasulullah, dia tak boleh jadi imam wahai Rasulullah, kerana kalau dia semayang dia tangisannya mengatasi bacaan. Kata Rasulullah, suruh juga Abu Bakar menjadi imam, kerana aku lebih kenal Abu Bakar As-Siddiq, aku tahu Abu Bakar As-Siddiq itu siapa. Kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi pada masa itu apabila Abu Bakar menziarahi Rasulullah, ya, lalu dia buka muka Rasulullah dan dia terus mengkucuk, ya, bahagian pipi Rasulullah SAW, ya, dan lalu dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya, ya, kewafatan yang kau rasai ini telah kau rasai. Maknanya kewafatan yang menimpa ke atas engkau pada hari ini telah pun kau merasai, sedangkan kami belum lagi merasai. Kalau begitu, sampaikanlah salam kami kepada Tuhan kami, ya, iaitu kepada Allah Ta'ala. Ya, sampaikan salam, ya. Wahai Rasulullah, engkau sampaikanlah salam kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditutup, ya, sebenarnya hari kewafatan Rasulullah adalah hari serentak dengan hari keputeraan Rasulullah. Bila kita sambut hari keputeraan Rasulullah, sekaligus kita menyambut hari kewafatan Rasulullah, hari yang sama, tarikh yang sama, cuma tahun berlainan lah, tapi hari yang sama. Hari Isnin 12 Rabiul Awal, ya.
Jadi apabila selesai saja Rasul Abu Bakar As-Siddiq menziarahi Rasulullah tadi, terus dia pusing ke belakang dan terus dia berdiri di hadapan rumah Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, sesiapa yang menyembah Allah, sesiapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad wafat. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah kekal abadi. Terus dia membaca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidak adalah Muhammad melainkan hanyalah seorang rasul. Illa qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu, telah luput, telah hilang. Rasul, beberapa rasul qad khalat min qablihi rusul telah menghilang, telah wafat sebelum Muhammad ini. Beberapa rasul-rasul, Nabi Musa, Nabi Isa semua telah kecuali Nabi Isa saja dinaikkan ke langit. Jadi ini perkataan Nabi SAW di saat Ibrahim AS wafat. Sebaliknya yang diharamkan oleh syarak di saat-saat kewafatan orang yang dicintai ataupun orang yang dikasihi, yaitu ialah meraung. Ini diharamkan oleh syarak. Meraung-raung, terjerit-jerit, terpokok-pokok, terlolong-lolong, sampai koyak baju, tarik rambut, menampak-nampak pipi, mendabit-dabit dada, dan mengoyakkan baju. Jadi tentang hadis yang menerangkan bahawa si mati akan diseksa dengan sebab ia ditangisi, atau bahawa si mati akan diseksa dengan sebab ia ditangisi oleh keluarganya, maka alim ulama rahimahumullah ta'ala telah menjelaskan, kalau si mati semasa hidupnya berwasiat supaya ia diratapi, supaya dia diraung-raungkan seperti yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah dahulu, maka si mati akan menerima akibatnya yang buruk. Tak pasal bila nak mati dipesan, anak cucu cicit, kau kalau aku mati so kau merawak, kau buat sikit. Ada cakap dia merawak ke, terjerit-jerit ke, pokok-pokok terlolong. Apa sebab? Kerana perbuatan berdosa itu dilakukan dengan permintaannya sendiri dan persetujuannya sendiri. Itu serupa macam zaman jahiliyah dulu. Bila ada di kalangan mereka nak mati, mereka minta supaya mereka diratapi, ditangisi, dimeraungkan, dijerit, buat tak sedar diri. Tetapi kalau ia tidak bersetuju, kalau si mati tadi dia tak bersetuju perbuatan meraung, menampak pipi, mendabit dada dan mengoyak baju, dia tidak bersetuju semasa hidupnya, dia kata kalau aku mati besok kau jangan meraung, kau jangan menangis-nangis, jangan koyak baju, buat tak sedar diri, pengsan lah apalah, maka si mati tadi tidaklah menanggung dosa, pasal dia dah wasiat dah. Yang berdosa tak lain tak bukan ialah keluarganya yang melakukan perbuatan yang haram itu, meraung, menampak pipi, mendabit dada dan mengoyak baju tu, keluarganya lah yang berdosa. Pasal pihak si mati dulu masa hidup tak pernah wasiat. Kalau dia wasiat pun hukumnya dia sendiri yang menanggung penderitaan dalam azab kubur ni. Alhamdulillah min zalik. Itu di antara hukum yang berkaitan dengan menarik rambut atau membuat tak sedar. Berkenaan dengan amal baik orang yang hidup, berkenaan dengan amal baik orang yang hidup, menggembirakan kaum kerabatnya yang telah mati. Ini dikaitkan di sini amal baik orang yang hidup, bersedekah, khairat, kebajikan, amal salih. Macam kita ni lah, menghadiri majlis ilmu, mengajar, belajar, termasuklah perkara yang baik-baik.
adalah menggembirakan kaum kerabatnya yang telah mati dalam kubur, mati dalam barzah, alam malakut, alam dia baru. Mereka ni seronok tengok anak cucu cicitnya memakmurkan masjid, semua madrasah, pengajian ilmu, bersedekah, khairat, kebajikan, budi pekerti dan akhlak yang mulia, jaga sopan santun, budi pekerti dan sebagainya. Ahli keluarga-keluarga kita, Allah yang ham yang telah meninggal dunia, berseronok dan bergembira. Ada juga yang memberikan penjelasan bahawa seksa yang tersebut dalam hadis itu maksudnya si mati akan merasa tidak senang. Si mati akan merasa tidak senang dan berduka cita kerana ia mendengar ratapan tangisan keluarganya dan selalu dibentangkan kepadanya, dipamerkan kepadanya, ditayangkan kepadanya apa yang dilakukan oleh mereka dari amal perbuatan yang baik dan dari amal perbuatan yang buruk, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Ini kita apa-apa merujuk pada hadis lah sebagai dalil ni. Dalil berkaitan dengan amal baik orang yang hidup adalah menggembirakan kaum kerabatnya yang telah meninggal dunia. Sedangkan kita tak tahu apa keadaan mereka, sedangkan mereka ini jasad-jasadnya saja telah hancur, tetapi arwah-arwahnya ataupun roh-rohnya masih hidup lagi. Roh kita ni tak mati, yang hancur berkecai tubuh badan kita je. An Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik khadam Rasulullah SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum, wa asyairikum minal amwati, fa in kana khairan istabsharu bihi, wa in kana ghaira dhalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Rawahu Imam Ahmad wa rawahu Imam Tirmidzi. Ini merujuk kepada kitab Fiqh Sunnah. Begitu juga kitab Fathul Rabbani. Jarang tengok hadis pun. Kalau tak belajar, tak payah, tak jumpa aja. Sekali belajar-belajar tu jumpa juga lah. Tengok-tengok juga kan. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya amal-amal kamu, amal-amal ibadat kamu lah, sesungguhnya amal-amal kamu dibentangkan kepada keluarga dan dibentangkan kepada kaum kerabat kamu yang telah meninggal dunia. Berapa lama? 10 tahun dulu. Lama dulu lah, tak kisah. Maka kalau amal perbuatan kamu itu baik-baik belaka, mereka gembira mengetahui. Bila dipamerkan, ditayangkan, mereka gembira apabila mereka mengetahui. Dan kalau sebaliknya, dibagi tahu tentang perkara yang sebaliknya, berdoa untuk kamu, mereka itu akan berdoa untuk kamu dengan berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kaum kerabat kami yang hidup itu hidayat dan petunjuk, mendapat hidayat dan petunjuk, sebagaimana Engkau telah memberi hidayat serta petunjuk kepada kami sehingga kami mati dalam iman. Inilah doa orang yang telah meninggal dunia kepada kita. Kita pun mendoakan mereka juga. Rabbana fir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubihim ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim waqtu billahumma shihhata wa salamata lana wa li'abika hujat wal muzat zuwar al musafirin wal muqimin fi bariq wal bahri ka fi ummatin sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan dia. Jadi hadis ini, hadis yang kita baca ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Hadis ini disokong oleh sebuah hadis lagi, oleh satu hadis lagi, riwayat Imam Tabrani dari Abu Ayyub Al-Ansari, penduduk Madinah, yang Rasulullah disambut ketika Rasulullah berhijrah kan. Abu Ayyub Al-Ansari, dibawa betul-betul unta Rasulullah berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, lalu jadi tetamu pada Abu Ayyub Al-Ansari semasa kehijrahan Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah kan. Hadis ini disokong oleh sebuah hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, menerangkan dua perkara. Pertama, apabila seseorang mukmin kembali ke rahmatullah, tinggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ia akan disambut dengan gembiranya oleh orang-orang mukmin yang telah mati lebih dahulu daripadanya. Itu dalam hadis yang lain, yang tadi dia tak sebut tu. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Abu Ayyub Al-Ansari bunyinya macam itu bila terjemah. Apabila seseorang mukmin kembali ke rahmatullah, ia disambut dengan gembiranya oleh orang-orang mukmin yang telah mati lebih dahulu daripadanya. Lalu mereka bertanya kepadanya khabar berita orang-orang yang masih hidup yang mereka kenal di dunia dahulu. Masuk kubur je disambut oleh arwah-arwah datuk nenek yang telah meninggal dunia. Tanyalah, Mat, kawan aku apa khabar dulu? Tanya, kawan aku kat dunia tu apa khabar? Mayang, ibadat, ngaji, tidak khabar. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Yang kedua menerangkan seperti yang tersebut dalam hadis yang pertama tadi, bahawa amal orang-orang yang hidup daripada satu masa ke satu masa adalah dibentangkan kepada keluarga dan kaum kerabat mereka yang telah meninggal dunia untuk diketahui sama ada baik dan buruknya oleh arwah-arwah datuk nenek. Jika amal itu baik, maka orang mati itu, yakni roh orang yang mati itu bergembira sambil berdoa bagi orang yang hidup yang beramal baik itu dengan berkata, Allahumma hadha fadluka wa rahmatuka fatmim ni'mataka alaihi wa amithu alaiha. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ini kalau amalan baik diamalkan oleh orang yang hidup, orang amal baik yang diamalkan oleh orang yang hidup, lalu berkatalah arwah-arwah datuk nenek yang telah meninggal dunia, Ya Allah, ya Tuhan kami, amal baik yang dikerjakan oleh kerabatku ini ialah limpah kurnia dan rahmat darimu, maka sempurnakanlah nikmatmu itu kepadanya supaya kekal sentiasa, dan matikanlah dia dalam nikmat iman dan amal saleh itu. Inilah didoakan oleh arwah-arwah datuk nenek. Tapi kita tak dengar. Jadi kalau tak dengar ni susah cerita lah. Percaya tidak ke? Kalau lah ditakdirkan dengar, dia berdoa. Pandang surah malam ni. Pakar-pakar datang berudi-udi. Nak dapat sabtang pun bersusah. Pasal semua dah berubut sabtang pun. Kita undi. Malam ni kita tukar-tukar. Berubut penuh. Masa tak dengar, berubut sekali-sekali menjelma baru dia tahu. Pas semayang tak pergi buat semayang suara. Mengamuk dia, arwah-arwah tu. Itu belum diterbalik dari tangan dia. Terbalik ini, dilaknat ni, buat tak tentu arah, harta pusaka dan sebagainya. Kalau pula amal itu buruk, akhirnya mereka bersedih sambil berdoa baginya, bagi arwah-arwah, bagi anak cucu cicitnya yang di dunia ini, sambil berkata, Allahumma alhimhu amalan salihan tarda bihi anhu wa tuqarribuhu ilaika. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ilham kepadanya. Mati-mati pun mendoakan kita juga.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ilham kepadanya untuk mengerjakan amal-amal yang soleh, yang dengan sebabnya, dengan sebab amal soleh Engkau meridainya dan mendampingkannya di sisimu. Ini merujuk kitab Fathur Rabbani, ya. Jadi kedua-dua hadis itu disokong oleh sebuah hadis lagi. Sokong nyokong lah ni hadis. Hadis ni sokong nyokong. Hadis yang kita baca tadi lain sikit, tapi ada tambahan. Hadis yang kedua ini disokong pula, hadis yang ketiga pula. Kedua-dua hadis itu disokong oleh sebuah hadis lagi, riwayat Ibnu Jarir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi masyhur radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, yang juga menerangkan dua perkara juga. Pertama, bahawa amal orang-orang yang hidup dari satu masa ke satu masa dibentangkan kepada kaum kerabat mereka yang telah mati. Jika amal mereka baik, maka roh orang yang mati itu bergembira, dan jika buruk, maka rohnya berduka cita. Itu yang pertama, riwayat hadis yang ketiga ni. Yang kedua, orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, orang-orang yang mati dalam keadaan beramal soleh akan dimasukkan dalam kumpulan orang-orang mati yang beroleh rahmat. Jadi ada dua grup. Satu grup yang tidak mendapat rahmat, satu grup yang mendapat rahmat. Mendapat rahmat mana mendapat kesian belas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang mendapat rahmat tadi, serta orang yang mati, orang terdiri daripada orang yang baik-baik, orang yang saleh, mereka menyambut dengan gembira orang yang baru mati itu, yang ditempatkan dalam kumpulan mereka, dan akhirnya bertanya kepadanya khabar berita kenalan mereka yang masih hidup. Bukan menanya, apa khabarnya, apa khabarnya. Tak tu tanya, isteri aku yang tinggal janda tu apa khabar? Cik menanya kan. Kata kawan tu, dah kahwin lain. Kacau. Sedih juga dia. Bahkan ada yang bertanya kepadanya, kalaulah ia sekampung dengannya di dunia dahulu. Betul tak saya jawab? Adakah isteri orang yang bertanya itu telah berkahwin lain atau tidak? Oh, betul. Baiklah tuan-tuan tak tanya. Saya masa saya baca dulu. Tuan-tuan seorang tak ada buku yang ada dulu. Tiga orang ni, alhamdulillah. Baik. Itu ada nombor 2, nota kaki bawah. Baca juga lah nota bawah, nota kaki. Pasal mengarang buku ni bukan seorang-seorang, ramai. Sebab itu kalau kita tengok balik pengarang buku ni, dia nukhbatun minal asatizah. Ada satu grup daripada beberapa ustaz-ustaz. Asatizah itu jamak daripada ustazun, ustazani, asatizah. Nukhbatun minal asatizah. Ramai grup. Bukan seorang dulu. Dia ramai. Pak Mai ni paling mawar mengarang buku. Oh, dia kelat. Baru jadi buku. Ini mengarang buku seorang. Buatlah grup sikit. Macam nak jadi profesor apa semua ni, buat grup kan boleh skor semua. Kali naik profesor hampa di mana orang kena. Ini seorang naik secot naik. Naik biar ramai-ramai jadi profesor jadi. Ya. Profesor maja. Ini seorang lagi naik. Hanya dia lama-lama buat kumpulan grup. Elok juga disebut bahawa ni tertinggal tadi menurut penjelasan penyusunnya, bahawa ketiga-tiga hadis ini setengahnya menguatkan yang lain, yakni jika ada yang lemah maka hadis yang lain menguatkannya. Kalau ditafsirkan di kalangan tiga hadis tadi ada hadis yang lemah, maka di antara hadis-hadis itu ada yang hadis yang menguatkan hadis semula.
Elok juga disebut bahawa kitab Al-Fathur Rabbani yang menyajikan ketiga-tiga hadis ini ialah kitab kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Fathur Rabbani yang disusun oleh Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Hanbali, ya. Dalam musnadnya, dalam buku dia lah, yang telah disusun semula dan diuraikan oleh Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Albani. Abdurrahman Al-Albani ni, Abdurrahman Al-Banna, ayahnya kepada Syahid Hasan Al-Banna. Abdurrahman Al-Banna, Abdurrahman tu ayahnya kepada Syahid Hasan Al-Banna, pemimpin pertubuhan Ikhwan Muslimin yang terkenal. Kitab ini 12 jilid, tuan-tuan. Bukan 1, 2, 12 jilid. Ada 24 juzuk. Nama penuhnya Al-Fathur Rabbani Litartib Musnadul Imam Ahmad bin Muhammad Asy-Syaibani, disertakan dengan huraiannya Bulughul Amani fi Azraril Fathir Rabbani. Itu nama-nama buku dia, rujukan, ya. Itu tentang perkenalan. Kemudian, apakah hubungan suami yang mati dengan isterinya yang masih hidup? Ada tajuk di sini. Apakah hubungan suami yang mati, yang meninggal dunia, yang telah meninggal dunia dengan isterinya yang masih hidup? Dalam hadis yang lalu telah diterangkan satu perkara yang perlu direnung dan difahami, terutama oleh kaum ibu, bahawa suami yang mati dalam iman, suami yang mati dalam beramal soleh, walaupun ia telah terpisah dan berpindah ke alam barzah, alam malakut, alam jabarut, tetapi ia tetap mengenang isterinya yang masih hidup dan sentiasa bertanyakan khabar beritanya, adakah isterinya telah berkahwin lain atau tidak. Demikianlah mulianya hati suami yang mati dalam iman dan beramal soleh. Meskipun ia sedang berada dalam kumpulan orang-orang mati yang mendapat rahmat di dalam kuburnya, dalam barzah, dalam malakut, dalam jabarut, dan seterusnya pada hari akhirat akan tinggal selama-lamanya di dalam syurga dengan segala nikmat dan kesenangannya yang tidak terperi, termasuk bidadari-bidadari yang cantik berseri, seperti yang diterangkan dalam ayat 46 hingga ayat 76 surah Ar-Rahman, ya, dan ayat 10 hingga ayat 40 surah Waqiah, dan juga dalam hadis Nabi. Tetapi ia tetap terkenang kepada isterinya yang masih hidup di dunia dan berharap semoga isterinya tidak berkahwin dengan orang lain, dan semoga isterinya juga akan mati kelak di dalam iman dan beramal saleh, supaya ia tetap kekal menjadi isterinya di dunia dan di akhirat. Dengan itu dapatlah kedua-duanya, suami isteri tadi, berhimpun bersama-sama di dalam syurga. Ia berharap dengan yang demikian sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surah Ar-Ra'd. Ya, cuba tengok terjemahannya lah, ya. Surah Ar-Ra'd, ya, ayat 22 hingga ayat 24. Bahawa orang-orang yang beriman, itu terjemahan dia, ya. Bahawa orang yang beriman dan orang yang beramal soleh bukan setakat mendapat balasan yang sebaik-baiknya di dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat kesenangan, tetapi dapat pula berhimpun di situ dengan orang-orang yang dikasihi, yaitu, ya, ibu bapa, anak isteri yang telah beriman dan beramal saleh seperti mereka juga. Yang qalibu ila ahlihi masrur. Ya, ada ayat di sana. Wa yang qalibu ila ahlihi masrur. Ya, mereka itu kembali kepada ahli keluarganya dalam keadaan bergembira. Ya.
apalah guna gembira di dunia, tetapi di akhirat merana. Tengah makan buah-buahan dalam syurga, anak terpekor, terpekik, terlulu. Ayah, mak. Alhamdulillah min dzalik. Kenapa syurga Allah Ta'ala ini memenuhi 7 petala langit dan bumi luas. Kalau pakak-pakak masuk semua syurga pun tak apa, pasal syurga ni luas. Jadi tuan-tuan sekalian, peluang yang keemasan itu, peluang bertemu dan berhimpun sebagai satu keluarga yang berpadu mesra dan tidak akan terpisah lagi. Ini adalah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka untuk menambah-nambahkan lagi rasa kegembiraan, rasa keseronokan, dan supaya mereka bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala an akuna abdan syakura, tidakkah aku daripada hamba yang bersyukur, bagaimana sabda Nabi SAW apabila ditanya oleh Sayyidina Aisyah, kenapa engkau salat di tengah malam sehingga tumit engkau berdarah, berdarah sampai getak tumit kaki berdiri bangun malam? Maka jawab Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, afala an akuna min ibadillahi syakur, tidakkah aku daripada hamba Allah yang bersyukur? Kalau isteri berkahwin lain pula kesudahannya. Ini tajuk satu lagi. Isteri yang kematian suami, kemudian dia berkahwin lain, kemudian ia dan suaminya yang kedua atau yang akhir sekali mati dalam iman dan beramal soleh seperti suami yang pertama, maka kesudahannya pada hari kiamat ia akan menjadi isteri bagi suaminya yang kedua atau suami yang akhir sekali jika ia berkahwin lebih dari 2 kali. Ini mana dapat ni dalil? Cakap je lah di dalil. Ini menurut penjelasan sebahagian daripada para ulama rahimahumullah ta'ala, dengan alasan bahawa semua isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Siti Aisyah radhiyallahu anha masing-masing pernah bersuami sebelum berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tetap menjadi isteri baginda di akhirat kelak. Ummahatul mukminin, ibu-ibu bagi orang mukmin. Jadi ulama ni sebahagiannya ambil dalil daripada situ. Takkan dia patah balik pada bini ataupun suami dia dulu, balik pada suami dia dulu yang zaman jahiliah masih dia kahwin dulu. Kenapa mereka ni janda-janda? Ini salah satu daripada menjawab tuhmat di kalangan orientalis barat, menuduh kononnya di sebalik perkahwinan Rasulullah itu menunjukkan kononnya nafsu Rasulullah itu begitu kuat. Itu tak ada timbul isu. Menurut sebahagian ulama lagi rahimahumullah bahawa isteri itu pada hari kiamat kelak akan disuruh. Siapa yang suruh? Allah Ta'ala lah, disuruh memilih, sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis. Disuruh isteri itu memilih antara suami yang pertama dengan suami yang lain, mana yang baik akhlaknya dan berlaku baik kepadanya semasa dunia dahulu, maka itulah yang menjadi suaminya di akhirat kelak. Maklumlah, di segi suami pertama dah bercerai, kahwin suami yang kedua. Suami kedua tu berkorban habis, sampai nak melurus pendek habis. Tapi akhirnya bercerai juga. Macam mana? Suami yang kedua tu tak adalah apa-apa. Suami yang pertama tu mungkinlah, tapi tak sama. Orang yang berpengalaman tahu lah. Kita nak cerita tak, kita tak berpengalaman, kita apa?
Jadi kelebihan bersabar, kita berita dia lain pula. Lemah tengok. Saya cakap ni pun lemah juga. Kelebihan bersabar dan kelebihan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pula. Dia ceramah ni ada kala sedih, ada kala gelak, ada kala senyum, ada kala sedih balik. Dia itu ceramah yang paling bagus biasanya kan. Dia asyik ketawa ni pun tak jadi juga. Kalau asyik sedih, semua senyum, apa senyap, macam dah murung, semua pun tak sedap juga. Dia ada kala, dia ada cara. Kalau boleh, dalam waktu ketawa tu, waktu itu juga mengalir mati. Boleh, lagi dah bagus Itu power tu. Hebatnya itu semua kemahiran sebenarnya. Tentang kepada kemahiran penyampaian. Dan kadang-kadang bukan masalah kemahiran, masalahnya Allah Ta'ala yang membuka hati kita memahami maklumat itu, sehingga kita membena di dalam hati kita, sehingga terkesan dalam hati kita. Yang benarnya kadang-kadang. Jadi kelebihan bersabar dan kelebihan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman adalah dituntut oleh syarak supaya bersikap sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu isbiru, bersabarlah oleh kamu. Wasabiru, dan lebih banyak bersabar lagi. Dah sabar dah, kena sabar lagi. Warabitu, berkukuhkan ikatan, pertalian, persaudaraan, sebagaimana Rasulullah menyatu padukan kaum muhajirin dan ansar, sehingga bersatu padu dalam tempoh 5 bulan saja. Rasulullah mensedarakan antara muhajirin dan ansar. Jadi bersabar. Warabitu wattaqullah, serta menjunjung titah perintah Allah dan menjauhkan segala larangan. Jadi orang yang beriman dituntut oleh syarak. Syarak maknanya dituntut oleh agama Islam supaya bersikap sabar, terutama dalam masa menghadapi kesusahan. Sama ada kesusahan itu berupa kematian orang yang dikasihi, atau berupa kemalangan menimpa tubuh badan atau harta benda dan sebagainya, yang tidak diramalkan, yang tidak disangka-sangka boleh berlaku. Dalam saat yang genting itu, hendaklah kita bersabar dan hendaklah kita bertenang sambil berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, 100% berserah kepada Allah Ta'ala yang bersifat rahmat dan bersifat rahim, dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kami kepada Allah jugalah kami kembali. Jadi orang yang bersabar dalam keadaan yang demikian telah dijanji oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dalam Quran ayat 155 hingga 157 satu Baqarah akan diberikan 3 kelebihan. Ini dia. Pertama, berbagai-bagai kebaikan akan diberi oleh Allah Ta'ala. Berbagai-bagai kebaikan. Yang kedua, rahmat yang melimpah-limpah. Dan yang ketiga, hidayat serta petunjuk. Dalam hadis pula, itu dari Quran dikumpulkan dalam dari Quran tadi, berbagai-bagai kebaikan. Mana berbagai-bagai balasan, ganjaran, pahala, dan mendapat rahmat yang melimpah-limpah ruah, dan hidayah yang serta petunjuk. Dalam hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah, isteri Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anha, diterangkan kebaikan yang akan didapati oleh orang yang sabar dalam keadaan yang demikian, yang disertakan dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian diiringi dengan doa yang berikut, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Siapa yang meriwayatkan ini? Ummu Salamah. Ummu Salamah ni semasa dia nak meninggal dunia, semasa Ummu Salamah ni apabila suami dia meninggal, Abu Salamah, Rasulullah ziarah, maka Ummu Salamah ni dia minta Rasulullah doakan. Jadi doa Rasulullah, ya Allah ya Tuhan aku, berilah aku sabar. Disuruh Ummu Salamah baca doa ni.
Ya Allah, ya Tuhan aku, berikanlah aku kesabaran serta balasan yang baik untuk menghadapi kesusahan dan ujian yang berat yang menimpaku ini, dan gantikanlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Berkat Rasulullah ajar di doa tu, tak lama dia menikah dengan Rasulullah. Hebat betul doanya. Abi Salamah meninggal dunia, dia minta Rasulullah doakan. Dia minta Rasulullah doakan, Rasulullah ajarkan dia doa, dia baca doa. Tak lama, dengan izin Allah, dia jadi isteri kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis ini juga diterangkan lagi bahawa sesiapa yang bersabar semasa ia ditimpa kesusahan, lalu ia beristirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, yakni berserah 100% bulat-bulat kepada Allah Ta'ala dengan menyebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun, serta ia merayu kehadrat ilahi dengan doa yang tersebut, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Elok dia doa, dia amalkan. Ustaz ni tulis dosa, hafal kan lagi. Lama mahir lah kan. Serta yang merayu kehadrat ilahi dengan doa yang tersebut, niscaya Allah Ta'ala akan memberi balasan yang baik di akhirat dan akan menggantikannya dengan lebih baik semasa di dunia ini. Kadang-kadang doa kawan-kawan tu makbul. Kawan menimpa musibah, kita doakan, dia akan dapat apa yang diharapkannya. Maksudnya begini, yakni wallahu alam, kalau kesusahan yang menimpa itu disebabkan kematian orang yang dikasihi, ibu, bapa, anak, adik-beradik, suami, isteri dan seterusnya, maka berkat kesabaran itu ia akan diberi pahala untuk kebaikan di akhirat dan diberi kesenangan di dunia yang dapat melipur larakan hatinya. Demikian juga halnya jika kesusahan itu disebabkan penyakit atau kemalangan yang menimpa tubuh badannya atau yang memusnahkan harta bendanya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah gantikan yang terbaik lah. Sebab itu kalau kawan-kawan kita menimpa musibah, doa ni diajarkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhan aku, berilah aku kesabaran serta mendapat balasan yang baik di atas kesabaran tadi untuk menghadapi kesusahan dan ujian berat yang menimpa ke atas aku ini, dan gantikanlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Maka dia akan diganti dengan yang lebih baik daripadanya. Ya? Ada tulis whiteboard luar tu. Whiteboard ada kat luar. Amalkanlah. Adapun berkenaan dengan kematian anak yang masih kecil pula. Ini tajuk lain pula. Sikit lagi 5 minit ni. Bersabar dan berserah bulat-bulat kepada Allah, itulah yang sayudia dilakukan oleh ibu bapa yang kematian anak yang disayangi. Macam mana Nabi Muhammad merasai itu. Tapi Nabi Muhammad bila kematian Ibrahim, Abdullah, Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal dunia, dia diedit oleh Abu Lahab. Dia kata Muhammad hudung lah, Muhammad anak mati kecil lah, Muhammad tak ada siapa ganti lah, Muhammad bantul lah. Dia diedit Nabi Muhammad. Itu sebab kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, lepas kita lalu depan Babu Salam tu, depan kubur Rasulullah, sampai ke depan di ujung tu ada tempat apa turunnya ayat inna a'tainakal kautsar. Betul tak? Kat ujung. Situ ayat tu melegakan perasaan Nabi. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami kurniakan kepada engkau wahai Muhammad pemberian yang banyak. Ada riwayat, ada terjemah kata telaga Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan salat dan buatlah sembelihan korban. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menuduh kau kudung, dialah sebenarnya yang kudung batul. Siapa yang tuduh tu tak sebut lah namanya, tapi siapa yang mengutuk kau Muhammad, kemudian dikata-katanya Muhammad anaknya mati kecil gerhana bulan, gerhana matahari lah, Tuhan tak suka. Tuhan tak beka-beka ni buat penyakit hati Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala gantikan dengan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi bersabar dan berserah bulat-bulat kepada Allah, itulah yang sayugianya dilakukan oleh ibu bapa yang kematian anaknya yang Memanglah iba, memanglah sedih mengenangkan kematian anak yang dikasihi,
Nabi sendiri lagi kan menangis semasa kematian anak dia Ibrahim. Anak dia Nabi Ibrahim usia pada masa itu setahun 4 bulan. Nabi anak Nabi Muhammad bernama Ibrahim, anak lelaki kepada Imratul Qubutiyah itu adalah kewafatannya pada ketika umur pada usia setahun 4 bulan. Ini kan pula umatnya tetapi menangis tidaklah salah, yang salah ialah meraung dan hilang sabar. Semasa baginda diberitahu bahawa salah seorang cucunya sedang